Okey, sambungan kelas sebelum ni kita belajar tentang penggumpalan lateks. Okey, so penggumpalan lateks dengan kehadiran ion hidrogen akan menyebabkan membran protein getah akan jadi neutral dan menyebabkan zarah getah boleh berlanggar antara satu sama lain. Membran protein getah akan pecah. Okey, dan molekul getah akan bergabung serta bergumpal dan berlakulah proses penggumpalan. Jadi lateks akan bertukar menjadi pepejal. Okey, so cara untuk mencegah penggumpalan lateks, kita tambahkan bahan yang mengandungi ion negatif supaya membran protein getah itu bercas negatif, sentiasa bercas negatif. Ataupun apabila kita tambahkan bahan yang mengandungi ion negatif, dia akan meneutralkan semula charge positif ataupun meneutralkan semula ion positif yang dihasilkan daripada bakteria ataupun daripada asid lah yang ditambah. Okey, ini adalah eksperimen dia penggumpalan lateks. Okey, penggumpalan lateks ni boleh berlaku secara semula jadi. Maksud semula jadi ni daripada udara yang mengandungi bakteria yang akan menghasilkan asid laktik. Okey, kemudian juga boleh dipercepatkan bila kita tambahkan asid. Dan dalam proses ini, dalam eksperimen ni juga kita akan kaji bagaimana proses penggumpalan lateks akan dicegah. Okey, so maksudnya akan ada 3 bahan lah. Sama ada semula jadi, 3 bahan, 3 lateks, 1 semula jadi, 1 bila kita campurkan asid, 1 lagi bila macam mana kita nak cegah dia. So tujuannya mengkaji proses penggumpalan lateks dengan cara mencegah lateks daripada bergumpal. So penyataan masalah, bagaimanakah penggumpalan lateks dapat dipercepat atau dicegah? Maksudnya ada 2. 1 dipercepat, 1 dicegah. Okey, so ini wajib adalah penggumpalan lateks dipercepat, dicegah. Okey, so bila ada 2 begini, kita tengok biasanya pemboleh ubah yang dimanipulasikan pun akan ada 2. 1 keadaan berasid, 1 lagi keadaan beralkali. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balas adalah penggumpalan lateks. Yang dimalakan adalah isi padu lateks. Jadi bila kita ada MV dengan RV ni, kita boleh tulis hipotesis. So pastikan MV di depan, RV-nya di belakang. MV di depan, RV-nya di belakang. RV-nya adalah penggumpalan lateks. Okey, MV-nya adalah asid ataupun alkali. So ini adalah MV. Okey, kehadiran asid menyebabkan penggumpalan lateks. Okey, ini baru 1. Dan kehadiran alkali akan mencegah penggumpalan lateks. So ini yang kedua. So kedua-dua keadaan ni kena tulis lah. Macam exam hari tu pasal hexana dengan hexana kan. So kena nyatakan dua-dua. Okey, sebab kita ada 2 pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, jadi radas dia senang je. Kita guna bika, okey, 100 cm padu, silinder penyukat, rod kaca dan penitis. Okey, so bahan lain adalah lateks, amonia 1 molar, asid etanoik 1 molar. So prosedurnya, masukkan 20 cm padu lateks ke dalam 3 buah bika yang berasingan. Tambahkan 5 cm padu asid etanoik. Yang ni kita nak percepatkan tindak balas. So bika pertama kita tambahkan asid etanoik dengan menggunakan penitis dan kacau dengan rod kaca. Okey, sebab awak tak buat lagi eksperimen. So bila kita tambahkan asid etanoik dalam susu getah ataupun lateks ni, kita kacau dalam tak sampai seminit, dia akan jadi pepejal, dia akan bergumpal. Okey, dia akan jadi macam bubul. Kalau awak buat dalam bika, maksudnya dia akan ikut bentuk bika tu lah. Tapi kalau lama-lama kita boleh buat jadi bola pun tak apa. Okey, kemudian kita tambahkan 5 cm padu amonia dalam bika kedua menggunakan penitis dan kacau dengan rod kaca. Okey, nyatakan perubahan. Okey, perhatikan perubahan. Ini awak kacau lah banyak mana pun, selama mana pun. Okey, selagi ada ion hidroksida, okey, lateks tu tak akan bergumpal. So dalam masa seminit bila awak kacau, dia still lagi dalam bentuk lateks. Seminit ke 2 minit, sama macam jangka masa yang kita buat dengan asid tadi. Kalau asid tu dah bergumpal, dengan amonia ni dia masih lagi dalam keadaan lateks. Okey, yang ketiga, biarkan lateks dalam bika ketiga. So kita jadikan dia macam kawalan. Okey, kita nak biarkan dia terdedah kepada udara selama 1 hari. Okey, ini secara semula jadi. Okey, so penggumpalan akan berlaku tetapi mengambil masa yang lama. Jadi maksudnya bakteria menghasilkan asid laktik
So asid laktik tu ada ion hidrogen. So kepekatan ion hidrogen dia rendah lah. Jadi sebab tu kita akan nampak penggumpalannya akan berlaku dengan perlahan. So recordkan awak punya pemerhatian. So tak ada record ni habis lah. Alright, so dia punya pemerhatian, kita ada bika 1, bika 2, bika 3. So bika yang mengandungi latex dengan asid etanoik. Okay, latex bergumpal dengan cepat. Untuk latex dengan amonia tiada penggumpalan berlaku, dan latex sahaja bergumpal dengan perlahan, mungkin mengambil masa 1 hari. So ini adalah eksperimen bagi penggumpalan latex. Okey, untuk getah ni dia ada 2 eksperimen penting. Satu penggumpalan latex, ada satu lagi sebelah bawah nanti kita belajar tentang pemvulkanan. Okey, tahun lepas dah keluar satu, saya tak ingat yang mana, nanti saya cek balik. Okey, sekarang ni kita nak masuk pemvulkanan getah. Okey, sebab tadi sebelum ni kita dah belajar sifat-sifat getah. Dia lembut, elastik, tapi keelastikannya akan berkurang mengikut masa. Makin lama makin kurang elastik. Okey, senang dioksidakan oleh udara. Maksudnya dia senang cepat menjadi beku dan cepat rosak. Tidak tahan haba. Okey, dan mudah melekit. Okey, tayar kereta tu kita perbuat daripada getah. Bayangkan kalau kita gunakan dia getah asli, okey, kereta bergerak, pergeseran berlaku, okey, pergi kita keluar bawa kereta, ada tayar, balik dah tak ada tayar. Sebab tayar tu dah melekit-lekit kalau kita guna getah asli. Jadi macam mana kita nak upgradekan ciri-ciri getah asli ni? So untuk upgrade dia, untuk merubah dia punya ciri-ciri getah asli yang dah, getah asli ni bagus tapi dia ada, kita boleh buat, kita tambah baik lagi. Okey, so caranya dengan melakukan pemvulkanan getah. Okey, so getah aslinya bersifat lembut dan melekit. So dia kurang bagus, ni kelemahan dia lah. Dan bila dipanaskan, apabila dipanaskan, tapi bila kita sejukkan dia akan jadi rapuh dan keras. So sifat ini menyebabkan getah asli tidak sesuai digunakan membuat barangan seperti tayar. Macam saya cakap tadi lah, kalau tayar tu dah bergeser panas, tiba-tiba dah tak ada tayar, tinggal rim je kan. Cepatlah rosak rim tu. Jadi kita kena upgradekan sifat getah ini. So kelemahan sifat getah asli ini diatasi melakukan proses pemvulkanan. So apa itu pemvulkanan getah? Okey, pemvulkanan merupakan satu proses penambahan sulfur kepada getah untuk menambahkan kekuatan, kekenyalan dan ketahanan terhadap haba. Maksudnya kita nak upgradekan sifat-sifat dia, kita buat proses pemvulkanan. Pemvulkanan ni berlaku bila kita tambahkan sulfur. Okey, sulfur dia akan wujud sebagai S8. Okey, sulfur. Okey, so getah tervulkan mempunyai rantai yang disambung dengan sulfur. Okey, bila kita nak explain kenapa getah tervulkan ni bagus, sebab satu, getah tervulkan ni ada sulfur, dia ada rantai yang disambungkan dengan sulfur. Jika jalur getah ditarik, okay, kita namakan rantai yang ada sulfur tu rangkai silang sulfur. Ingat rangkai, bukannya rantai, rangkai silang sulfur. Okey, kehadiran rangkai silang sulfur akan menghalang molekul-molekul getah daripada menggelongsor antara satu sama lain apabila getah ditarik. Okey, so dia jadi lagi bagus, jadi lagi kuat, dia jadi lagi kenyal dan tahan terhadap haba. Okey, so rangkai silang sulfur. Okey, jadi kalau kita belajar sebelum ni adalah getah asli. So getah asli adalah getah tak tervulkan. Okey, getah asli adalah getah tak tervulkan. Gini ya. Ini adalah getah asli adalah getah tak tervulkan. Okey, bila berlakunya proses pemvulkanan, okey, ini satu molekul getah asli, ini molekul kedua, ini molekul ketiga, tapi dia tak buatlah 3 je, dia buat banyak So kita tambahkan sulfur. Sulfur ni S8. Okey, so double bond, okey, ikatan ganda dua pada molekul getah asli ni dia akan putus. Okey, mungkin diselang-selilah, ni putus, ni putus. Okey, ni putus. Okey, dia tambahkan sulfur di sini. So molekul-molekul ni akan ada rangkaian. Kita panggil sebagai rangkai silang sulfur. So tadi ada 3 molekul getah yang berasingan. Bila kita buat pemvulkanan, 3 molekul getah ni tadi akan ada rantaian. So kita panggil rangkai silang sulfur. Jadi sifat elastiknya akan lebih bagus. Maksudnya kalau
getah asli tu elastik berkurang dengan masa. Jadi getah terbukan ni akan lebih kenyal. Okey, kalau getah asli kurang kenyal, getah terbukan lebih kenyal. Getah asli tak tahan haba, getah terbukan lebih tahan haba. Okey, getah asli ni getah tak terbukan So getah tak terbukan ataupun getah asli lembut, dan getah terbukan akan jadi lebih keras. Okey, so bayangkanlah kalau macam tayar kereta lah, itu adalah getah tervulkan. Okey, so dia kata semakin tinggi peratus sulfur yang ditambah, maksudnya makin banyak sulfur yang ditambah, semakin keras getah tersebut. Maksudnya kalau kita nak buat tayar, kita tambah banyak ni peratus sulfur. Kalau kita nak buat bola getah, kita tambah sulfur banyak ni. So supaya tayar dengan bola getah, kalau bayangkan tayar dengan bola getah, kekerasannya berbeza kan. So bergantung kepada peratus sulfur yang ditambah. So kata peratus sulfur boleh diubah untuk mendapatkan getah terbukan bagi kegunaan yang berlainan. Okey, tak ada semua tambah sulfur yang sama kan. Semua kalau keras semua jadi macam tayar. So tak ada yang orang kata bola getah yang lembut tu kan. Okey, so itu adalah pemvulkanan getah. Okey, ini cuma kerja makmal. Mungkin tak keluar dekat kertas 3 lah eksperimen. Okey, tapi kita tengok je lah. Kita tak buat pun sebelum ni. Sebab apa? Sebab kita tak ada disulfur dichlorida ni. Okey, getah asli digunakan secara meluas dalam industri tayar. Okey, namun tayar yang dihasilkan sebagai tayar telah menjadi proses pemvulkanan. Okey, dan kenapa kita buat proses pemvulkanan? Nak bagi dia keras dan tahan suhu yang tinggi. Okey, so cara dia, tujuan dia menyediakan getah terbukan. Okey, ada plate kaca 10x10. Bayangkanlah ada plate kaca 10x10. Plate kaca macam mana? Mungkin awak pernah nampak kat mamal bio kan, ada plate kaca yang slide tu. Tapi ini 10x10 lah. And then rod kaca, pisau kecil dan bika. Okey, latex, larutan disulfur dichlorida. Ini yang kita tak ada dalam makmal. Okey, so dia kata letakkan sekeping plat kaca di atas meja, tuangkan latex di atas permukaan plat dan ratakan latex dengan menggunakan rod kaca sehingga membentuk lapisan nipis 2 mm. Okey, biarkan plat tersebut selama 2 hingga 3 hari supaya latex bergumpal. Okey, potong kepingan getah kepada jalur yang sama saiz. Betul lah. Celupkan sekeping jalur getah ke dalam larutan disulfur dichlorida yang dilarutkan dalam metilbenzena. Maksudnya metilbenzena ni cuba pelarut kepada disulfur dichlorida selama 5 minit. Sekeping jalur lagi dibiarkan sebagai kawalan. Maksudnya satu kita buat pemvulkanan, satu tak. Keluarkan jalur getah daripada larutan disulfur dichlorida. Bandingkan ciri-ciri kedua-dua getah tersebut. So cara paling senang nak bandingkan, kita tarik yang mana lebih kenyal. So macam mana nak tahu dia kenyal? Okey, contoh panjang getah tu 10 cm. So bila kita tarik, dia memanjang. Okey, bila kita lepaskan, sepatutnya dia kembali kepada 10 cm selepas ditarik. Kalaulah mula-mula kita tarik 10 cm, lepas tu dia jadi 12 cm, maksudnya dia dah tak kenyal, dia memanjang. Okey, berlaku pemanjangan dan dia tak boleh kembali kepada asal. So kita kata dia kurang kenyal. Okey, so oleh kerana disulfur dichlorida ni adalah satu bahan yang toksik, jadi mesti dilakukan dalam kabut asap. So kita tak buatlah kat makmal kita, cuma saya terangkan saja. Okey, so kita nak bandingkan apakah sifat bagi getah terbukan dengan tidak terbukan. Saya kata getah terbukan lebih bagus berbanding getah tak terbukan. Okey, ingat getah tak terbukan ni adalah getah asli. Okey, so daripada segi kekuatan, getah terbukan lebih kuat dan keras. Okey, yang ini lembut dan senang berubah bentuk. Ini saya kata senang berubah bentuk. Bila kita tarik tu daripada 10 dia jadi 12. Jadi senang sangat nak berubah bentuk. Sebab apa? Sebab dia kurang kenyal. Okey, ketahanan terhadap haba. Okey, tahan terhadap haba dan kerana takat lebunya lebih tinggi. Okay, bila kita tambahkan sulfur, okey, molekul dia makin jadi lagi besar. Bila molekul lagi besar, daya tarikan dia makin kuat, takat didihnya akan jadi, takat lebu, takat didihnya akan jadi lagi tinggi. Okey, berbanding getah tak terbukan, okey, tidak tahan haba dan senang melekit bila dipanaskan. Lebih 50 darjah Celsius dia dah mula melekit. Kemudian sifat kekenyalan, so lebih kenyal dan dapat kembali ke bentuk asal
setelah diregangkan ataupun kita tarik. Macam saya cerita tadi, daripada 10 cm dia boleh kembali kepada 10. Tapi kalau getah tak terbukan, daripada 10 cm mungkin dia akan memanjang jadi 12. Maksudnya dia kurang kenyal. Okey, tapi tak adalah sekali tarik dia terus tak kenyal. Maksudnya kalau kita tarik banyak-banyak kali, kekenyalan tu akan berkurang. Sebab tu dia kata kekenyalan berkurang dengan masa. Okey, ketahanan terhadap pengoksidaan tidak mudah dioksidakan. Okey, yang ini mudah dioksidakan. Kenapa? Okey, kalau kita tengok balik gambar rajah tadi, okey, getah tak terbukan dia ada banyak ikatan ganda 2. So bila banyak ikatan ganda 2, tindak balas pengoksidaan mudah berlaku. Berbanding getah terbukan. Getah terbukan, ikatan ganda 2 dia banyak dah putus. Dia still ada tapi tak sebanyak getah tak terbukan. Jadi dia sukar untuk dioksidakan. Alright, kesan terhadap pelarut organik sama juga. Ni sebab kehadiran karbon ganda 2 tu tadi. Okay, ini tidak mudah menjadi lembut dan melekit, tapi ini mudah menjadi lembut dan melekit. Maksudnya dia boleh bertindak balas lah. Okay, so kita spesifikkan sifat getah terbukan dengan tak terbukan ni, sifat kekenyalan dia. So ini eksperimen dia. Okay, eksperimen ini tahun lepas tak silap saya dia keluar SPM. Ini memang ditunggu-tunggu. Okey, dah bertahun-tahun dan akhirnya dia keluar. Okey, sifat kekenyalan getah terbukan dan getah tak terbukan. Okey, so pendahuluan tu baca sendirilah. Tujuan dia untuk membandingkan sifat kekenyalan getah terbukan dan getah tak terbukan. Maksudnya kita ada dua getah. Macam tadilah, penggumpalan dipercepatkan, penggumpalan dilambatkan. Maksudnya kita kena ada dua hipotesis. Okey, adakah getah terbukan lebih kenyal daripada getah tak terbukan? Okay, kita nak tahu kekenyalan dia kan. So, kita tengok dulu pemboleh ubah. So, pemboleh ubah dia adalah jenis getah ataupun kita boleh tulis sebagai jalur getah terbukan. Okey, dan jalur getah tak terbukan. Okey, kalau tak nak tulis yang panjang-panjang ni, tulis je jenis getah. Okey, yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas, pemanjangan jalur getah. Okey, pemanjangan jalur getah. Pastinya saya rasa kena tambah sikit. Pemanjangan jalur getah setelah sebab ni kita pakai pemberat. Setelah pemberat dialihkan. Okey, dan pemboleh ubah yang kita malahkan adalah panjang jalur getah. Okey, pemboleh ubah bergerak balas tu juga kita boleh tulis paling senang lah, ni yang atas ni. Okey, kekenyalan. Okey, pemboleh ubah yang bergerak balas, kekenyalan getah. Okey, kekenyalan getah ataupun kekenyalan jalur getah. Jalur getah. Okey, so hipotesisnya getah terbukan lebih kenyal daripada getah tak terbukan. Kalau kita guna kekenyalan jalur getah lah. Tapi kalau kita nak cerita pasal pemanjangan jalur getah selepas pemberat dialihkan ni, kita boleh buat ayat baru kat atas ni. Saya tulis kat atas lah. Jalur getah, pemanjangan jalur getah. Sekejap saya fikir. Okey, untuk hipotesis yang kedua kita boleh tulis panjang jalur getah terbukan. Sekejap Okey, panjang jalur getah terbukan panjang jalur getah terbukan bertambah ke tak? Saya tak ingat lah yang ni, nanti saya cek balik lah. Okey, nanti saya cek balik macam mana nak tulis hipotesis yang kedua. Okey, esok saya nanti kelas saya bagi tahulah. Okey, hipotesis kedua tu. Sorry, tak ingat. Alright, kita teruskan. Radasnya adalah
kaki retort dengan pengapit kaki retort. Klip bulldog, ni bukan klip anjing, klip bulldog tu yang ni. Ni klip bulldog. Kalau ingat klip kertas yang besar tu, klip yang dekat file tu kan, tu klip bulldog. Kemudian kita ada pembaris meter, pemberat. Kemudian bahan dia senang je, jalur getah terbukan, jalur getah tak terbukan. So ini adalah gambar rajahnya. So kita akan letakkan kedua-dua jalur getah ni ada 2 klip. Okey, dan kita akan letakkan pemberat pada jalur getah. Okey, kita akan tengok yang mana yang akan memanjang dan kembali ke panjang asal. Okey, jalur getah mana yang boleh kembali ke panjang asal? Okey, jalur getah itulah yang lebih kenyal. Okey, jadi ni prosedurnya. Gantungkan jalur getah terbukan dan jalur getah tak terbukan dengan menggunakan klip bulldog. Okey, kemudian seperti yang tunjuk gambar Raja lah. Ukur panjang asal jalur getah. Okey, contoh kalau ini 5 cm, ini pun mesti 5 cm sebab kita malarkan tadi. Okey, gantungkan pemberat 10 gram. Okey, ini pun kita letak 10 gram. Contoh ini letak 10 gram. Alihkan, okey, gantung pemberat 10 gram di hujung jalur getah. Okey, kita tak kira panjang getah bila ada pemberat. Dia kata alihkan pemberat dan ukur panjang kedua-dua jalur getah. Okey, so kalau ini getah terbukan, kalau awal asal dia 5, okey, selepas pemberat dialihkan pun dia akan jadi 5. Tapi untuk getah tak terbukan ni, selepas pemberat dialihkan mungkin dia jadi 6 cm. Okey, ini menunjukkan dia kurang kenyal lah. So memang tak nampak sebab kita tak buat lagi eksperimennya. So itu yang paling simple. Kalau kita nak buat banyak lagi pun boleh. Okey, ulang langkah 2 hingga 4 dengan menggantikan pemberat 10 gram dengan pemberat 20, 30, 40 dan 50 gram. So rekodkan dalam data. Okey, tak silap saya sebelum ni kita buat 1, 2, 3, 4. Okey, kita boleh terus 6. Maksudnya kita buat satu jalur getah lah, tapi kita tak letak 10 gram. Kita tak satu pemberat, tapi tak letak 10 gram. Rasanya lebih berat lah, dalam 20 gram kot macam tu. Okey, tapi kalau kita ikut buku teks yang ni lah, lebih mudah. Alright, so kat sini data dia, ni MV dia. Okey, ini adalah RV. Okey, panjang asal dengan panjang selepas pemberat dialihkan. Alright, kemudian ini di SIM 10, 20, 30, 40, 50. Okey, panjang asal. So kalau ini panjang asal, contoh ini terbukan, ini 5. Contohnya lah ini 5. Okey, ini 5, mungkin ini 6. Okey, bila kita tak 20. Okey, bukanlah nak kata getah terbukan ni langsung tak berubah. Makin berat sesuatu pemberat tu, mungkin dia akan memanjang. Tapi kalau kita nak bandingkan terbukan dengan getah tak terbukan, terbukan ni akan lebih lama lah boleh kembali ke panjang asal. Okey, so ini kita kena buatlah eksperimen dia. Alright, kalau kita buat, kita akan nampak okey pemanjangan jalur getah tu. Okey, so mungkin ni getah terbukan, contohlah saya letak dulu. Ini 5, masih lagi 5. Contoh ni dah panjang dia 6, mungkin jadi 7. Okey, ini 5, mungkin dah jadi 6. Contohlah. Okey, ini 7. Sorry. Oops. Okey, baik. Ini 7, mungkin jadi 9. Okey, dan seterusnya lah. Ini mungkin dia dah berubah lagi 6 lagi ke, ataupun ni 6 dah jadi 7. So pemanjangan jalur getahnya lambat sikit lah. Okey, nyatakan GC minimum pemberat di mana setiap jalur getah tidak kembali ke panjang asal. Contoh macam ni, tidak kembali ke panjang asal. Minimum maksudnya paling rendah 6 lah kan. Nyatakan GC minimum pemberat 6 pula, 30 lah. Okey, kalau kat sini contohnya 10. 10 pun dia dah tak kembali ke panjang asal, tapi getah terbukan 30. Macam itulah cara dia. Okey, so daripada sini kita nampak kalau ini 10, ni 30, inference kita kata getah terbukan lebih kenyal berbanding getah tak terbukan. Inference ni adalah kesimpulan awal. Okey, mengapakah panjang jalur getah tak terbukan tidak kembali ke panjang asal? Kerana jalur getah tak terbukan kurang kenyal. Okey, atau yang kedua, apakah yang menyebabkan getah terbukan mempunyai sifat lebih kenyal? Okey, so kerana kehadiran rangkai silang sulfur yang menghalang molekul-molekul getah menggelongsor antara satu sama lain apabila ditarik. So ini adalah pemvulkanan getah.
So harapnya faham lah sebab senang je. Okay, so nanti lepas awak tengok video ni, ingatkan saya semula tentang hipotesis. Okay, saya akan terang dalam kelas esok. Alright.